Hari ini kita akan ceritakan sebanyak sedikit tentang kaedah tumbukan yang berbeza dari masyarakat yang berlainan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Akademi Pencak Malaysia. Jadi insya-Allah hari ini kita nak bincang, kita ceritakan sebanyak sedikit tentang kaedah tumbukan yang berbeza mengikut seni bela diri yang berbeza. Jadi sekiranya ada siapa yang mempersoalkan, kata kenapa saya boleh nak cerita tentang masyarakat yang berbeza ni, ianya sebenarnya adalah saya sendiri pernah melalui seni bela diri yang berbeza ini. Jadi insya-Allah kita start dengan silat kita dahulu dan kita tengok teknik tumbukan dia yang asas. Okey. Jadi apa yang kita boleh tengok daripada segi tumbukan dalam konteks silat gayung tadi itu sebenarnya adalah tumbukan yang asas, basic, yang bila kita buat dengan kemas sebenarnya boleh menjadi kuat, boleh jadi kemas. Okey, kita tengok dengan lebih rapat lagi. Tumbukan dia, kenapa kita nampak sebenarnya dia punya tangan dia tu agak condong sikit ke tengah. Dia tak tumbuk straight dengan lengan dia daripada bahu dia straight ke hujung sini, tapi dia condong sikit ke tengah. Sebab apa? Sebab point of impact ataupun tempat dia nak tumbuk orang tu adalah pada dua knuckle ini, pada penghujung dua jari ini. Jadi bila dia fokuskan dia punya tenaga untuk pergi ke dua knuckle yang hujung ini, dia punya tumbukan tu akan jadi lebih kuat. Berbeza dengan kalau dia tumbuk dengan rata seluruh tangan dia. Dia fokuskan pada sini saja. Apa yang berlaku kalau dia tersalah dekat sini, maka boleh mudah nak luka, nak koyak. Contohnya bila kita tengok dekat contoh tangan saya ni, tanda ni, ini sebab tumbuk tak betul. Jadi bila tumbukannya betul, dia akan condong sikit ke tengah dan dia punya point of impact dia fokus pada dua knuckle ini sahaja. Dari segi konteks kuda-kuda pula, dalam silat gayung nampak macam kuda-kudanya agak rendah. Fungsi dan tujuan kuda-kuda rendah ini sebenarnya adalah untuk nak menguatkan kaki. Dalam keadaan tempur sebenar memang takkan pakai. Kita tak berkuda-kuda, melainkan untuk nak panas badan mula-mula. Tapi konteks dia di sini adalah untuk nak kuatkan kaki kita dulu. Tumbukan jenis yang kedua kita nak tengok adalah daripada silat Sukmorogo. Silat Sukmorogo adalah jenis silat Jawa di mana tumbukan dia bukanlah sebegini, tapi tumbukan dia akan jadi menegak begini. Gaya tumbukan yang begini pula digunakan bila umumnya ia digunakan sama ada kalau datang tumbukan tu daripada tepi. Tak semestinya datang tumbukan tu daripada depan. Jadi boleh datang dengan tumbuk straight macam ni ataupun daripada tepi macam ni. Okey. Kemudian dari segi tumbukan itu pula, gaya dia memang asas dia adalah memang kena datang dengan tumbuk yang begini. Kerana kalaulah ada orang tangkap tangan dia, ada kaedah nak lepaskan tangan dia tu mengikut gaya tumbukan yang begini. Okey, masyarakat yang seterusnya adalah daripada silat sending. Silat sending ada pelbagai jenis. Ada banyak jenis bahagian-bahagian silat sending yang berlainan. Saya sebut salah satu sahaja yang saya belajar. Saya belajar dua jenis tapi saya sebut salah satu sahaja. Umumnya silat sending ni gaya dia mesti condong badan dulu. Badannya sendiri akan menyending, menyengit. Kemudian tangan dia bersedia, seolah kata sebelah tangan bersedia buka, sebelah tangan ni tumbuk. Kenapa gaya dia begini? Kerana tumbukan dia dinamakan sebagai tumbukan kilat, tumbuk kilat. Gaya latih nak kuatkan tangan, ada gaya dia cara tersendiri. Tapi cara nak tumbuk dia adalah daripada sini dan dia akan pergi terus ke depan dan menumbuk. Tak kira belah kanan ataupun belah kiri. Gaya dia, intro dia nak masuk sentiasa sama. Okey. Masyarakat yang seterusnya kita tengok adalah dalam taekwondo. Umumnya dalam dunia ni yang famous, kita ada tiga jenis taekwondo. Kita ada ITF, ada WTF, ada GTF. Yang saya sempat belajar hanyalah ITF dan WTF. Gaya dia agak berbeza, tapi kalau nak tengok yang keadaan yang lebih tradisional, kita kena tengok pada taekwondo ITF. Okey. Apa istimewanya taekwondo ITF kalau banding dengan yang lain? Taekwondo ITF ni dia lebih keras sikit dan dia diadaptasikan, digunakan dalam tentera Korea Utara. Berbeza dengan WTF yang markasnya adalah di Seoul, di Korea Selatan. Okey, jadi kaedah dalam konteks taekwondo ITF ni, satu kaedah dia bila nak menumbuk ataupun menangkis, dinamakan kaedah ni sebagai sine wave. Sine wave. Ejaan sine wave ni maksudnya dia ada dia punya alun dia, ada pergerakan dia. Maksudnya kalaulah dia nak menangkis, dia akan jadi daripada badan dia tinggi, dia akan turun ke bawah. Nak tangkis ke atas, daripada tinggi dia ke bawah. Begitu juga bila dia nak menumbuk. Maksudnya kalau dia melangkah dalam menumbuk, dia bukanlah akan pergi melangkah menumbuk, badannya tak naik. Dia mesti badan dia naik dan dia drop pergi dengan tumbukan dia. Ke belakang pun sama juga, naik pergi dengan tumbukan dia.
drop dia tu mesti serentak dengan tumbukan. Begitu kaedah yang dinamakan dalam sine wave. Untuk apa? Bila kita buat macam tu, sebenarnya kita tengok dalam Jeet Kune Do, Bruce Lee sekalipun dalam dia tumbukan yang 1 inch punch, dia akan pakai kaedah yang lebih kurang. Maksudnya dia ambil daripada jarak seinci, bila dia nak tumbuk tu, dia jatuhkan berat badan dia sambil dia tolak dengan tangan dia. Situ dia punya fungsi ataupun dia punya sumber tenaga dia untuk nak bagi kuat tumbukan dia. Maka begitu juga yang diguna pakai dalam Taekwondo ITF. Okey, kalau tadi in theory, sekarang kita in practice. Jadi fungsi dia, kita kata konteks dia tadi adalah diukur jarak seinci macam ni. Kemudian dijatuhkan berat dia sambil dia menumbuk. Jadi dia akan pergi jatuh. Jadi ringkas saja, pergi terus dia tumbuknya tu. Tenaga dia datang daripada jatuhnya badan dia. Maka bayangkan kalau yang ni yang seinci, bayangkan kalau kita datang daripada belakang, kita datang dengan full force, sedangkan kita daripada atas nak bawa berat kita tu jatuh sambil kita menumbuk. Dia akan jadi lebih kuat. Yang seterusnya kita tengok adalah dalam Aikido. Aikido, serangan umum dia, yang serangan asas dia, yang advance mungkin ada lebih lagi, tapi yang umum dia, yang asas, dia tak lari pada 3 bentuk serangan. Sebab Aikido sebenarnya dia derive, dia ambil daripada serangan gunakan pedang. Jadi serangan dalam Aikido dia ada Shomen, maksudnya daripada atas belah, tak kira lah tangan kanan ataupun tangan kiri. Dia ada Yokomen, daripada tepi, tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan yang terakhir adalah Tsuki. Tsuki ataupun Zuki, ikutlah cara ejaan dia, boleh sebut 2 jenis. Sebut dengan Z boleh, sebut dengan TS boleh. Tsuki, tumbuk straight, yang kita pergi straight tangan kanan ataupun tangan kiri. Itu dia punya teknik asas dia. Tapi dia mesti biasanya pergi dengan melangkah. Maksudnya kaki mana yang datang ke depan, tangan mana yang ikut tangan mana yang ke depan. Maksudnya kalaulah tangan kanan datang serang dulu, kaki kanan pun akan datang langkah ke depan. Kalaulah yang kiri, maka kaki dan akan ikut tangan kita yang ke depan. Okey, untuk footwork untuk Aikido, maksudnya tapak kita untuk Aikido pula, kaki kita basic stance dia akan diri seolah kata atas satu line. Kita berdiri atas satu line yang sama. So kaki kita menghadap keluar, di atas line yang sama. Kalau kita nak langkah ke depan, kaki ini akan pergi ke depan. Kalau nak ke belakang, dia akan ke belakang. Pada masa yang sama, kalau saya nak pusing ke arah kiri saya boleh nak ubah kaki saya ke belakang sini. Dan kalau nak ke arah kanan, masa yang sama, saya boleh pusing dan pusing ke arah sini balik. Dalam konteks Aikido, pusingan itu memainkan peranan yang penting. Dia punya kita panggil, tak kira sebut secara mudahnya pusingan lah. Kita pusing, tak kira yang kanan ataupun kiri, nak pusing ke arah mana sekalipun, mesti ada pergerakan yang fluid, yang lancar. Dia tak boleh nak sangkut-sangkut. Dia bukan nak kira menapak, tapi dia lebih kepada pergerakan yang berpusing-pusing. Yang seterusnya adalah tentang karate. Karate pun ada banyak sangat jenis. Jadi yang kita akan fokus, mana yang saya sempat belajar, hanyalah karate Shitoryu. Karate Shitoryu, kalau dari segi tapak dia, dia tak akan buka tapak dia besar. Tapak dia hanya buka seluas lututnya sahaja. Lutut saya turun sini, maka kaki saya pun buka selebar ini sahaja. Adapun dari segi tumpukan dia, kalau kita dah terbiasa kita tumbuk dengan tangan kita sahaja, dia suruh bawa tumpukan itu bawa dengan pinggang. Tak boleh tumbuk tu pergi dengan tangan saja, tapi naknya bawa pergi dengan pinggang. Kalau kita pakai bengkung, kalau kita pakai belt ataupun tali pinggang, tak kira lah silat, taekwondo, karate, biasanya tali pinggang tu kita boleh nampak dia punya goyang dia tu, dengan sebab kita tumbuk tu bukan pergi dengan tangan saja, kita pergi dengan pinggang. Tak kira tangan kanan ataupun kiri, tak kira yang arah yang depan ataupun arah tangan yang berlawanan. Dan konteks dia nak menumbuk tu, dia mesti tumbuk tu adalah daripada gaya begini. Yang ni akan tarik ke belakang, yang ni akan tolak ke depan. Yang ni akan tarik ke belakang, yang ni akan tolak ke depan. Nak bagi momentum lebih lagi, dan mesti bawa tumbukan tu daripada pinggang kita. Okay. Dan yang terakhir sekali, kita nak ceritakan tentang kickboxing. Tentang kaedah kickboxing. Saya alhamdulillah sempat berpeluang nak pergi belajar dengan champion dunia kickboxing Tenshin Nasukawa, pergi dekat gym dia di Teppan Gym di Chiba, Jepun. Jadi kaedah yang diajarkan kepada saya dalam untuk teknik asas menumbuk kickboxing ni, sebenarnya dia ambil gaya dia lebih kurang macam boxing. First kali dia tengok tuan badan ni sesuai tangan kiri ataupun tangan kanan. Contohnya saya selesa kidal, so saya akan letak tangan kiri saya di belakang, kaki kiri saya di belakang. Kalaulah saya biasa tangan kanan, maka tangan kanan saya belakang, tangan kanan saya kuat yang dominan, tangan kanan belakang, kaki kanan pun belakang. Untuk contoh saya buat belah kiri lah. Okay, so dia punya tumbukan dia tak lebih daripada 3 yang asas ni sahaja. Ada 3 jenis tumbukan yang asas. First kali adalah jab. Ini istilah jab dia. Maksudnya tangan yang belah hadapan ni, belah depan dia akan pergi dulu. Pergi ni adalah asalnya untuk nak ukur jarak kita dengan jarak lawan kita. Maksudnya tak semestinya jab ni kuat. Kalau kuat lagi bagus. Tapi tarik, tumbuk dia mesti tarik semula. Dia bukanlah pergi tumbuk dan tinggal dekat depan tu. Dia kena pergi tarik balik. Okey, jab. Nak pergi dengan jab, dia mesti pergi dengan kaki. Maksudnya kaki depan saya, bila saya tumbuk, kaki depan mesti langkah sekali, tarik balik.
pergi, langkah balik. Okey. Langkah, pergi dengan tumbuk, tarik balik. Okey. Itu dia punya basic, nombor 1. Yang kedua kita namakan sebagai cross. Cross ni dia pusing belah kiri saya pula, belah yang dominan, belah yang kuat. Kalau tadi kita jab nak ukur jarak, cross ni adalah kita nak penutup kita. Maksudnya yang ni yang kuat. Maksudnya ni nak ukur jarak, tak kuat pun tak apa. Kita pergi dengan kita punya cross. Bila nak pergi dengan cross, benda yang paling penting sebenarnya adalah kita pergi tu bawa habis daripada pinggang kita ke tangan kita sampailah ke ujung tangan ni, pergi habis. Twist pun tak apa. Kemudian tengok pada kaki kita, tapak kaki kita pula. Kalau daripada jab tadi, yang ni hanya melangkah ke depan. Kalau untuk cross, yang ni perlu di twist. Kita pulas sikit. So kalau tengok jab, cross kaki saya. Tengok sekali lagi. Jab, cross. Okey. Penting pergerakan pinggang dengan tangan ni. Nak bagi jarak tu lebih jauh untuk nak menumbuk. Dan yang terakhir sekali adalah cross. Hook. Minta maaf. So jab, cross dengan hook. Hook dia sebenarnya adalah tumbuk yang kita panggil tumbuk cangkut ni lah, tumbuk hook. Tapi kaedah dia adalah nak tumbuk hook ni mesti kita punya siku kita naik sama tinggi. Tak boleh daripada bawah, tak boleh pada atas. Dia mesti sama tinggi. So kita nak tumbuk 1, 2, 3 ataupun 1, 2, tangannya sama juga. 3. Mesti siku kita naik atas juga. Tak boleh sikunya daripada bawah. Adapun untuk jab dengan cross, dia mesti straight. Kita tak boleh nak kedekan ataupun keluarkan tangan kita baru nak tumbuk. Ini pun keluar tumbuk tak boleh. Dia mesti daripada posisi yang tutup, pergi, tarik balik. Pergi, tarik balik. Pergi, tarik balik. Ini sekalipun kita nak hook ni pun, tengok kalau kaki saya, kalau hook dengan tangan yang depan, kaki saya pun akan twist juga. Kalau hook dengan tangan yang belakang, kaki belakang saya twist juga. So, 1, 2, 3 ataupun 1, 2, 3. Dia mesti kaki tu main peranan juga untuk nak bawa power tumbukan tadi tu. Okey, jadi tadi kita recap semula apa yang kita tengok. Teknik yang pertama adalah silat gayung. Silat gayung dia akan tarik, kemudian dia akan tumbuk direct macam ni. Tumbuk. Kalau dia melangkah sekalipun dia akan tumbuk pergi dengan tangan. Dia akan bawa tumbukan dia mesti condong sikit sebab point of impact dia lebih direct. Yang kedua adalah tentang silat sukmorogo. Silat sukmorogo kita sebut dah tumbukan dia lebih menegak. Dia tak jadi macam ni, dia akan tumbuk pergi dengan menegak. Yang ketiga, silat sending. Silat sending kita cakap dah tumbuk dinamakan sebagai tumbuk kilat. Dia akan pergi laju dan dia tarik kepada badan, angkat badan yang condong, yang menyending. Kemudian seterusnya adalah tentang taekwondo ITF. Taekwondo ITF kita sebut tentang sine wave, di mana tumbukan dia mesti nak melangkah tu dia pergi naik atas tinggi, kemudian turun, baru dia bawa dia punya tenaga untuk nak tumbukan tadi, kira tangan kanan ataupun tangan kiri. Dalam karate dia suruh kita ajar untuk cara menumbuk tu mesti bawa daripada pinggang, karate shoryu yang secara khusus, bawa dari pinggang supaya kita nampak kita punya belt tadi tu move dengan kita bawa tenaga daripada pinggang kita untuk nak menumbuk. Dan yang terakhir adalah teknik kickboxing. Kickboxing yang di mana dia punya gaya dia tadi tu, dia mesti ikut kesesuaian tuan badan. Kalau belah kiri yang dominan, kiri mesti belakang. Kalau kanan dominan, kanannya belah belakang. Kesimpulannya, apa yang kita tunjukkan hari ini sebenarnya bukanlah nak membandingkan antara satu martial art dengan yang lain. Kita tengok perbezaan dia dan kita raikan mana yang positif, mana yang baik, kita boleh ambil dan praktikkan dan gunakan untuk diri kita sendiri. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di sesi yang akan datang di Akademi Pencak Malaysia. Jangan lupa like, subscribe, share, komen dan sebagainya di page kami, di page YouTube, di page Facebook dan mana-mana sahaja. Dan kita jumpa lagi di Akademi Pencak Malaysia.